Baik, tuan kitab membahaskan apakah bentuk neraca ataupun al-mizan itu. Mizan secara hakiki dia memiliki dua daun penimbang. Macam kita menengok alat penimbang jugalah, cuma alat penimbang di pasar sekarang ada satu di tempat letak, ada meter dia tu. Yang ni dua, setel orang dulu. Dacing, orang panggil dacing. Jadi mizan ini secara hakiki dia ada dua daun timbangan. Sebagaimana hadis daripada Abdullah bin Amr al-As tentang hadis pemilik bitaqah, pemilik kad. Yang ini kita akan bahaskan kalau ada masa pada hari ini, hadis tentang hadis bitaqah. Fatuda'u sajallatu fi kiffati wal bataqah fi kiffatin. Fatashatis sajallatu wa thaqulatil bataqah fala yathqalu ma'asmillahi syai'un. Lalu catatan-catatan amal itu diletakkan di salah satu sisi daun neraca atau timbangan, dan bitaqah. Bitaqah ni macam kad. Macam kita kalau belajar di universiti ada kad matrix, hawiyah, itu bitaqah, kad, ID kad. Satu daun penimbang diletakkan kita punya amalan-amalan kita. Satu penimbang lagi diletakkan bitaqah pada satu penimbang lagi. Maka catatan-catatan itu melayang dan bitaqah lebih berat lagi. Maka tidak ada sesuatu yang lebih berat dibandingkan dengan nama Allah. Nanti kita akan terangkan hadis ini agak panjang. Jadi dua penimbang, letak amalan banyak jatuh ke bawah. Amalan-amalan kita ini patut jatuh ke bawah. Tapi satu kad ni saja dia boleh lebih berat daripada amalan kita. Apakah rupa al-mizan? Baik, diterangkan begini. Penimbang al-mizan ini dipasang di atas beberapa tiang-tiang panjang. Tiap-tiap tiang panjangnya antara barat dengan timur. Piring mangkuknya begitu luas, seluas bumi. Begitu juga panjang dan lebarnya juga sebesar bumi. Piring mangkuk yang untuk menimbang kebaikan itu berada di sebelah kanan arash. Piring mangkuk untuk mengukur keburukan berada di sebelah kiri arash. Di antara neraca itu bagaikan gunung yang dipenuhi dengan kebaikan dan keburukan. Dan pada hari itu, satu hari manusia bersamaan 50,000 tahun perhitungan di dunia. Baik, timbul satu persoalan, penimbang ni nanti apa yang nak ditimbangkan? Baik, ada beberapa pandangan ulama. Ini kita boleh kongsilah. Pertama yang akan ditimbang adalah amalan kita. Amalan kita, amal baik, amal buruk semua ditimbang. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang buat kebaikan akan dia melihatlah pada hari itu segala kebaikannya. Siapa yang buat kejahatan juga akan ditengokkan kejahatan dia. Sebab itu Allah Ta'ala menyebut dalam surah, misalnya dalam banyak ayat Al-Quran, siapa buat kebaikan dia akan tengok, siapa yang buat kejahatan dia akan tengok. Surah Az-Zalzalah misalnya disebutkan. Betul je dalam hadis disebutkan yang kita bacakan tadi, kalimatani habibatani ilar rahman khafifatani ala lisan. Dua perkataan begitu ringan sekali di lidah tapi berat di timbangan. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Artinya yang pertama akan ditimbang adalah amalan-amalan kita. Selesai. Yang kedua, kata ulama, yang akan ditimbang adalah catatan kita, lain, rekod. Kita punya dokumentasi yang akan ditimbang. Amalan lain, dokumentasi lain. Perkara ini, kata ulama, adalah berdasarkan hadis bitaqah yang sangat masyhur yang akan kita bahaskan kalau ada masa hari ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata ulama, yang akan ditimbang adalah orangnya. Mana kita ni yang akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya daripada Abu Hurairah, innahu la ya'ti ar-rajulul 'azim as-saminu yaumal qiyamah la yazinu 'inda Allahi janaha bi'udatin. Sesungguhnya pada hari kiamat akan datang seorang yang gemuk dan besar. Kemudian dia ditimbang. Ternyata beratnya di sisi Allah tidak lebih daripada berat sehelai sayap nyamuk. Lantas Nabi SAW membaca petikan surah Al-Kahfi ayat 105, afala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna.
maka kami tidak akan menegakkan bagi mereka timbangan pada hari kiamat. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Ada dalil yang lain kata ulama. Pernah sekali diceritakan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini adalah seorang sahabat yang betih dia kecil saja. Kaki betih dia kecil. Jadi satu hari dia nak ambil ranting kayu pokok untuk nak bersiwak. Sedang dia memanjat tu, tiba-tiba angin bertiup agak kuat, terangkatlah jubah dia sikit. Bila kain dia terangkat, orang ternampak kaki dia dan betih dia yang kecil itu. Lantas para sahabat yang ternampak betih Abdullah bin Mas'ud ketawa. Mereka kata, "Poh, kecil je betih. Ana halus kan betih." Umpama kita sekarang, betih dia besar botol mineral je, seolah begitulah. Halus sangat. Kecil sangat betih. Dan kebetulan Nabi ada, Nabi bertengok, "Buaya ketawa apa hal?" Maka kata sahabat, "Tengok betih bin Mas'ud, kecil sangat ya Rasulullah. Tengok badan besar sangat, rupa kecil betih." Maka apa Nabi jawab? "Wallazi nafsi biyadihi lahuma athqalu fil mizani min Uhudin." Demi Allah, kata Nabi, dua betih ni mu nampak kecil, tapi di akhirat nanti dia lebih berat ketika dia timbang di Al-Mizan, lebih berat daripada gunung Uhud, kata Nabi SAW. Hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya. Sebab itu saudara sekalian, ini tiga perkara kita nak kena timbang. Kita akan ditimbang. Bukan sekadar amalan, bukan sekadar kitab kiri kanan, dengan kita sekali akan ditimbang. Ini disebutkan oleh ulama. Cuma yang kita agak khawatir bila cerita tentang Al-Mizan ini adalah apabila amalan kita ini tidak seimbang. Tak seimbang dalam arti kata kita punya jahat dengan baik sama banyak. Maknanya semayang juga, ngintai orang mandi, ya juga. Amal ni contoh begitu. Semayang masjid dah, mencuri selipar muka kita juga. Maknanya balance. Siang warak sangat, malam pergi berdating, contoh duduk kat Teluk Cempedak, contoh. Dia baik ada, jahat pun ada. Nak kata wasatiyah tak sesuai pula istilahnya. Dia 50-50 lah. Ini susah. Apa sebab? Baik. Ada satu golongan dalam Quran Allah Ta'ala sebut, dia panggil golongan Al-A'raf. Ada satu surah dalam Quran nama surah Al-A'raf. Memang ada 206 ayat. Surah ini dinamakan Al-A'raf kerana perkataan Al-A'raf yang terdapat pada ayat ke-46 telah menceritakan tentang keadaan satu golongan manusia akan berada di satu tempat dia panggil Al-A'raf di hari kiamat nanti, iaitu tempat tertinggi di antara batas surga dengan batas neraka. Wa bainahuma hijabun wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum. Dan di antara kedua surga dan neraka ada tembok hijab, dia panggil Al-A'raf, yang menjadi peninding. Dan di atas tembok itu ada sebilangan manusia yang mengenali setiap seorang daripada ahli neraka dan ahli surga itu dengan kulam bisimahum, dengan melihat tanda-tanda pada wajah mereka. Ini surah Al-Kahfi, surah Al-A'raf. Wa nadaw ashabal jannati an salamun alaikum lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Dan mereka pun memanggil ahli surga dan memberi salam, salamun alaikum, sedang mereka sendiri belum lagi masuk surga, padahal wahum yatma'un, sangat nak masuk surga tapi tak dapat lagi. Surah Al-A'raf ayat 46. Dalam tafsir Munir fil Aqidah wa Syariah wal Manhaj karya Dr. Wahbah Al-Zuhaili, Ibnu Jarir At-Tabari meriwayatkan daripada Huzaifah bahawasanya dia telah ditanya siapakah penduduk A'raf itu. Maka Huzaifah menjawab, hum qaumus tawat hasanatuhum wasayyiatuhum faqassarat bihim sayyiatuhum 'anil jannah wa khallafat bihim hasanatuhum 'anil nar. Kata Huzaifah, mereka adalah golongan yang mana amal kebaikan mereka sama timbangannya dengan amal kejahatan mereka.
Mereka tidak dimasukkan ke dalam neraka kerana amalan kebaikan mereka ada, dan mereka tidak perlu dimasukkan ke syurga kerana amalan kejahatan mereka pun ada. Ini people whose good and bad deeds are equal. Their evil deeds prevented them from qualifying to enter the paradise, and their good deeds qualified them to avoid from the fire. Therefore, they are stopped on the wall until Allah judges them. Ini disebut dalam tafsir-tafsir Inggeris. Maknanya balance lah. Nak campak neraka ada pahala, nak campak surga dosa pun boleh tahan juga. Kata Ibn Kathir rahimahullah, Al-A'raf adalah tembok yang menghalang ahli neraka daripada masuk ke syurga. It's the barrier between paradise and the hellfire, prevents the people of the fire from reaching the paradise. Dia penghalang. Baik, siapa golongan atau ashabul a'raf ini? Kita doalah kita tak jadi kelompok ini. Dia ada macam-macam pandangan ulama. Pertama adalah hum al-mustashhiduna fi sabilillah allazi kharaju asata li abaihim. Nombor satu yang akan duduk tengah ini, tidak ke sana, tidak ke sini, adalah kaum yang mati berperang fi sabilillah, tetapi mereka melakukan penderhakaan kepada ibu bapa mereka. Mereka berjihad, bagus. Pergi ke sana sini berperang, mempertahankan agama. Tapi mak ayah tak percaya, tak boleh. Sebab menjaga mak bapak juga adalah jihad yang sangat besar. Jadi maksiat kepada orang tua atau penderhakaan kita kepada orang tua menjadikan kita terhalang ke syurga, dan jihad yang dia buat pula menghalang dia daripada masuk neraka. Jadi dia duduk tengah-tengah. Kalau dia tak ada jihad, neraka selalu terus ya. Tapi sebab ada jihad itu yang menghalang, duduk tengah. Kemudian yang kedua disebutkan oleh para ulama, innahum qaumun istawat hasanatuhum wa sayyi'atuhum. Kaum yang mana kebaikan dan keburukan mereka ataupun pahala dan dosa mereka balance, seimbang. Kebaikan mereka tak melayakkan mereka masuk surga, keburukan mereka juga tidak menyebabkan mereka masuk neraka. The evil deeds prevented them from qualifying to enter the paradise, and their good deeds qualified them to avoid the hellfire. Jadi dia duduk tengah-tengah lah. Ini adalah pendapat yang dikemukakan oleh Ibn Mas'ud, Ibn Abbas, Abu Hurairah, Huzaifah Al-Sya'bi dan juga Qatadah. Ini yang paling masyhur sekali. Ada juga yang ketiga, kata ulama, golongan yang akan duduk di tengah, innahum auladuz zina. Mereka adalah anak-anak zina. Anak-anak tak sah taraf, mereka duduk di tengah-tengah. Dan ini adalah sebagaimana diriwayatkan daripada Abu Nasir Al-Qushari daripada Ibn Abbas. Ini ada disebutkan dalam kitab At-Tazkirah kita ini. Kemudian ada golongan yang keempat adalah innahum qaumun baru abahum duna ummahatihim bil akas. Kaum yang mana ayah dia reda pada dia tapi mak dia tak reda pada dia, tak balance. Atau au bil akas, mak dia sayang ke dia, ayah dia tak suka ke dia. Sebab itu kita kena cari redha ibu bapa, dua-dua tak boleh pilih. Bila salah satu saja dia jadi tak balance. Ini adalah diriwayatkan oleh Abdul Wahab bin Mujahid daripada Ibrahim radhiyallahu anhu. Yang kelima, siapakah golongan Al-A'raf ini? Innahum qaumun amilullah lakinnahum ra'u fi amalihim. Orang yang beramal kerana Allah, tetapi mereka beramal itu hanya untuk nak show off saja atau nak riak saja kepada manusia. Jadi golongan-golongan Al-A'raf ni kata ulama, dia ditimbang, didapati mereka ni balance, jadi mereka tak boleh ke mana-mana, lantas mereka akan naik masuk mahkamah untuk masuk prosiding mahkamah, dan ketika itulah Allah Ta'ala, para malaikat akan bertanya, kita macam buat temu duga lah. Ente ni amalan balance, siang jahat, malam baik. Ente lain pula, siang baik, malam jahat. Jadi macam mana nak buat sekarang? Apa yang mereka akan lakukan adalah, setiap orang-orang ini, Ashabul A'raf, akan diminta menampilkan apakah amalan mereka terbaik di dunia untuk dijadikan sebagai pertimbangan. Itu yang akan berlaku prosesnya. Dia ada naik mahkamah.
Jadi sebab itu Nabi SAW dia ajar kita apa amalan-amalan yang kalau ente buat, ini boleh memberatkan timbangan lebih cepat prosesnya. Itu tujuan Nabi mengajarkan. Walaupun kata ulama secara umum, semua amalan yang baik, apa juga jenisnya, sama ada amalan hati, amalan anggota badan, baik ucapan hati atau ucapan lidah, semuanya akan memenuhi dan mengisi timbangan neraca nanti. Terlebih lagi kalau Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahmat dan keredaannya nak bagi double pula lagi kepada kita. Itu yes, prinsip itu kita percaya. Sebab Allah Ta'ala sendiri berjanji dalam Quran, innallaha la yazlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatun yudha'ifuha wa yu'ti min ladunka ajran 'azima. Sesungguhnya Allah tidak menganiaya seorang walaupun sebesar zarah, dan jika ada kebaikan sebesar zarah, Allah boleh lipat gandakan nilainya dan memberikan pahala yang besar. Surah An-Nisa ayat 40. Dan ada satu hadis qudsi Nabi SAW meriwayatkan daripada Allah, inna Allah katabal hasanati was sayyiati thumma bayyana dhalika faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu lahu indahu hasanatan kamilah. Sesungguhnya Allah telah menetapkan kebaikan dan Allah menetapkan keburukan dan telah memberi penjelasan tentang dua-dua perkara ini. Barang siapa meniatkan satu kebaikan tetapi dia tidak melakukannya, Allah Ta'ala akan catat satu kebaikan penuh baginya dari sisinya. Contoh tuan-tuan, lepas pada habis kuliah duha ni nanti, niat misalnya nak pergi sedekah, tapi last minute tak boleh nak keluar sebab tak dibenarkan, kita berada di zon merah misalnya. Contoh, nak minta kebenaran PDRM, tak dapat kebenaran. Niat tu dah ada, nak hantar bantuan macam-macam. Jadi sebab tak dapat nak buat, tapi kerana dah niat, dia catatkan satu kebaikan penuh. Hasanah kamilah, full mark Allah Ta'ala bagi. Fa'in huwa hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu indahu 10 hasanatin ila 700 di'fin ila adha'af katsirah. Jika dia niat dan dia buat pula amalan tersebut, Allah catat baginya 10 kali pahala kebaikan sampai 700 kali ganda ila adha'afin katsirah. Dan Allah Ta'ala boleh bagi triple ke berapa dia punya sukalah. Sebab orang ini dia niat dan dia buat. Niat saja sudah dapat markah penuh, kalau buat lagi ekstra pahala. Wa man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabaha Allahu lahu 'indahu hasanatan kamilah. Fa in huwa hamma biha fa'amilha katabaha Allahu lahu sayyi'atan wahidah. Tapi barang siapa niat nak buat jahat dan dia cancel, tak jadi melakukannya, Allah catat pula satu kebaikan penuh bagi dia. Contoh habis program ni kan, dia niat nak pergi jumpa girlfriend misalnya, nak pegang-pegang tangan, nak berpeluk-peluk. Tiba tak jadi dia buat. Tak jadi. Menengok rancangan ni agaknya, insaf pula dah kawan, pagi ni tak menjadi. Jadi Allah Ta'ala bagi pula satu pahala kepada dia. Sebab dia niat nak buat tapi tak jadi buat. Kemudian Allah Ta'ala sebut, kata Nabi, kalau dia niat buat jahat, kemudian dia buat pula, fa'amilaha, dia lakukan pula kejahatan itu, katabahallahu lahu sayyi'atan wahidah. Allah catatkan satu saja keburukan, tidak lebih daripada itu. Buat kebaikan, pahala 10 sampai 700. Buat kejahatan, markah satu saja. Allah Ta'ala sayang pada kita. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim daripada Ibnu Abbas. Baik saudara, apakah amalan-amalan yang boleh memberatkan timbangan kita? Baik, pertama sekali, dan tuan kitab pun ada sebut, amalan yang boleh memberatkan timbangan adalah ucapan 2 kalimah syahadah yang benar dan ikhlas daripada hati kita. Ucapan la ilaha illallah. Dalilnya adalah hadis bitaqah. Disebutkan Allah Ta'ala akan menyelamatkan seorang lelaki daripada manusia ini di hadapan seluruh makhluk-makhluk lain pada hari kiamat. Fayanshuru alaihi 99 sijilan. Kullu sijil mithlu maddil basar.
Maka lelaki ni bila Allah Ta'ala panggil, malaikat hamparkan di depannya 99 gulung dosa. Gulung kapek tu, dia ada 99 baris gulung. Satu gulung itu bila dihamparkan, maddal basar, sejauh pandangan mata. Banyaknya lah dosa dia. Sayuk mata mana. Baru satu gulung. Buka gulung kedua. Sampai hujung. Saujana mata memandang. Kemudian summa yaqul atunkiru min hadha syai'an azlamaka katabati hafizun. Kemudian Allah Ta'ala tanya, Mamat, ni contohlah Mamat. Mamat, ada awak nak nafikan segala yang ditunjukkan pada hari ni, catatan-catatan dosa awak ni sepanjang-panjang ini? Ada sebarang bantahan, objection? Ada bantahan atau tidak? Adakah aku punya penulis-penulis, malaikat-malaikat yang ada buat salah ke, dia khianat kepada kamu, nak sabotaj ke? Ada bantahan? Maka lelaki ni jawab, tak ada. Betul dah ni, wahai Tuhan. Allah tanya lagi, afalaka udrun? Kamu ni tak pernah buat baik langsung ke? Lelaki ni luar benda menjawab, tak ada. Saya memang tak pernah buat baik, wahai Allah. Maka Allah Ta'ala berfirman, bala inna laka indana hasanatan fa innahu la zulma alaika al-yawm. Allah Ta'ala kata, setelah dibuat pemeriksaan, engkau sebenarnya ada satu kebaikan yang kau lakukan pada sisi kami, dan hari ini tidak ada kezaliman bagi kamu. Maka Allah Ta'ala perintahkan malaikat keluarkan satu bitaqah ataupun kad yang tertulis perkataan Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Keluar satu kad. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, ahdir waznak. Wahai Mamat, mu tengok mu punya penimbang sekarang. Pandang sekarang. Maka orang tu pun tanya, wahai Tuhan, apalah artinya kad sekeping ini? Nak dibandingkan dengan dosa saya 99 gulung. Boleh buat apa? Allah Ta'ala berfirman, la zulma alaika yawm. Hari ini tidak ada kezaliman bagi kamu. Fatuda'u sijilatu fi kiffatin wal bitaqa fi kiffatin. Maka Allah perintahkan malaikat, letakkanlah gulung-gulung kapek yang 99 tu pada satu timbangan sebelah, dan ambil kad yang tertulis kalimah syahadah pada timbangan yang satu lagi. Fatashatis sijilatu wa thaqalat bitaqah. Terangkat gulung-gulungan ini, yang jahat-jahat 99 gulung ni terangkat, dan kad itu lebih berat. Hadis ini diriwayat oleh ramai ulama hadis, Tirmizi, Ahmad, Ibn Majah, Ibn Hibban, Al-Hakim, At-Tabrani dan juga Al-Baihaqi. Tetapi ucapan ini bukanlah sekadar ucapan saja, tapi ucapan yang mesti ada dua perkara. Kata ulama, nafyul uluhiyah, yang kedua isbatul uluhiyah. Nafyul uluhiyah ini adalah meniadakan semua sembahan selain daripada Allah. Kita hanya sembah Allah saja, tak akan sembah makhluk. Tak kira makhluk tu apa pun namanya, COVID-19 ke, COVID-91 ke, COVID-78 ke, kita tidak takut pada dia. Dia mesti mutlak Allah Ta'ala. Janganlah buat berani tak tentu arah pula, tak topeng apa, 1000 bayar sekarang. Dia ni maknanya jangan terlampau takut, mesti nombor satu Allah. Yang kedua isbatul uluhiyah, meletakkan hak disembah hanya kepada Allah saja, tak boleh sembah selain pada itu. Dia ada, kata ulama, satu hadis yang senada dengan hadis bitaqah. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi pernah bercerita, qala Musa ya Rabbi allimni syai'an azkurka wa ad'uka bihi. Musa berdoa kepada Tuhan, wahai Tuhan, ajarkan aku satu bacaan untuk aku sentiasa boleh ingat kepada Engkau, aku boleh berdoa kepada Engkau, wahai Tuhan. Qul ya Musa la ilaha illallah. Maka Allah Ta'ala berfirman, wahai Musa, ucapkanlah la ilaha illallah. Maka kata Nabi Musa, ya Rabbi kullu ibadika yaquluna hadha. Wahai Allah, itu la ilaha illallah itu semua orang ucap benda yang sama ya Allah, tak ada beza pun. Macam mana ya Allah? Tak ada beza pun.
Bagilah saya yang special sikit, ya Allah. Itu la ilaha illallah itu Allah. Orang biasa beramal. Boleh ayat yang canggih sikit. Seolah-olah begitulah. Apa jawab Allah? Ya Musa, law anna samawati sab'i wa amirahunna ghairi wal ardina sab'a fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffatin malat bihinna la ilaha illallah. Wahai Musa, seandainya 7 petala langit dan 7 petala bumi diletakkan dalam satu timbangan dan kalimat la ilaha illallah dalam satu timbangan yang lain, nescaya kalimat la ilaha illallah lebih berat timbangannya. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Sebab itu hadirin hadirat sekalian, nombor 1 amalan yang boleh memberatkan neraca timbangan kita adalah kalimat la ilaha illallah. Jagalah kalimat la ilaha illallah ni sebaik mungkin, kerana ianya boleh jadi pertaruhan kepada kita. Andai kata kita nanti diletakkan dalam golongan Al-A'raf.